Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini saya akan cakap lebih kurang 30 minit. Itu tajuk pentingnya mencari soalan yang tepat. Jadi bukan saja kita cari jawapan, tapi sebenarnya macam mana nak tanya soalan yang tepat. Tapi sembang-sembang ini saya cuba nak sambungkan kepada satu keadaan yang mana selalu kita berhadapan dengan certain isu. Sebenarnya bila nak cari solution tu, bila kita ada isu yang macam tu, lebih banyak kita mencari soalan daripada mencari jawapan. Okey. Tadi katakanlah. Pentingnya mencari soalan daripada mencari jawapan. Bila mencari dapat soalan yang tepat akan membantu kita dapatkan soalan yang jawapan yang terbaik. Ini satu cara juga untuk kita find a solution, how to make the decision other than based on kita punya kuantitatif dan kualitatif. Main on the qualitative, kita boleh guna juga dalam bentuk kuantitatif. Apa yang saya sampai sini adalah sesuatu yang saya rasa boleh bagi tambah nilai pada tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pun dah tahu, tapi hari ini sembang-sembang saya akan buat pendekatan, iaitu pendekatan yang membolehkan seseorang mencari sesuatu dengan bertanya daripada mencari jawapan. Kenapa saya cakap begitu? Berdasarkan pada yang kita jumpa selalunya, sesuatu yang breakthrough thinking pun, sama ada kita mencari dalam segi performance, sama ada kita nak buat breakthrough in marketing, production, management, itu all started off dengan soalan. So when soalan is one of the best tool lah yang membantu kita untuk menepati matlamat yang kita tak capai, iaitu dengan gaya dan style yang tersendiri yang mana membantu kita mendapatkan soalan yang tepat. Dan soalan ini merupakan harian, bukan tapi soalan harian yang bukan soalan kebiasaan yang kita lakukan, tapi dia berteraskan kepada isu-isu tertentu. Okey, isu-isu mesti konteks dia macam mana, okey, keadaan yang macam mana. Dan bagaimana in term of dia punya proses, cara-cara pekerjaan dia buat. Yang ketiga termasuklah macam mana hukum kait benda yang dia cuba nak buat dengan konteks yang sedia berhadapan dengan dia sekarang ni, mudah-mudahan dapat membantu dia. Yang ketiga iaitu selepas tadi kita tengok melalui konteks, lepas tu proses dia macam mana, ketiga hubung kait antara proses dengan konteks dan sebagainya. Begitu juga lah bagaimana dia boleh koordinatkan ketiga-tiga benda soalan dia tu daripada konteks, relationship dan juga kepada dia punya proses. Jadi rupanya selalunya breakthrough tu dia berlaku selepas soalan demi soalan kita tanya. Ini dari sudut kita nak mencari sesuatu. Dan saya tak bawa dari sudut coaching. Kalau boleh guna memang pun kita boleh guna untuk coaching, tapi harian tugasan kita selalu, especially orang yang buat creativity. Orang yang buat creativity memang dia berdasarkan kepada soalan. Selepas dia menelitikan benda tu, selalu di mana dia fokus. Okey. Itulah yang mencipta soalan ni pun kadang-kadang dia tertakluk kepada pengalaman, kita punya exposure, kita punya sedikit sebanyak orang kata pendidikan yang membantu kita nak buat sesuatu. Tapi bila kita fokus pada mencari soalan, memang dapat hasil yang cukup lumayan. Alright? Dia akan memberi sesuatu kebaikan. Sebab kalau kita fokus pada solution, that means kita hanya tumpu pada small area. Tapi kita pergi pada soalan yang boleh bawa kita pada jawapan, pada solution, dia menyebabkan kita boleh lihat benda tu daripada sudut yang berbeza. Itu dia kita boleh tengok dari segi pembukaan, reframing. Kita boleh reframe. Selalu orang sebut dah framing, tapi kita nak tengok daripada sudut pelaksanaan tu, macam mana kita buat reframing tu. Jadi benda-benda yang saya tunjuk ni merupakan sesuatu yang saya terang kita lalui. Cuma kita tak tahu sama ada apa yang kita sedang buat ni boleh membantu ataupun tidak, kan? Nanti saatnya saya nak masuk ke sini.
Saya tengok tadi ada seorang tak soalan, saya cari pertanyaan. Nanti mendapat pertanyaan dia ni, bolehlah saya boleh cuba bagi jawapan dengan lebih mudah. Jadi saya tak jumpa soalan yang ditanya, tapi saya boleh sampaikan pertanyaan dia. Dia bertanya, di manakah patut kita fokus bila kita nak cari soalan. Jadi selalunya kalau kita buat satu, kita fokus pada solution, that means kita punya solutioning. Tetapi selalunya bila kita melihat sesuatu, kalau kita tengok daripada bigger picture dan smaller picture, maka dia boleh menzahirkan soalan yang berbeza bila kita tanya, sebab dia merupakan reframing. Reframing menukar pada fokus kita pada satu area yang kecil, boleh jadi pada area yang besar, ataupun daripada area yang besar baru kita pergi area yang kecil-kecil. Itu dia kata talking on the overall but focus on the small part of the bigger picture. Jadi bila kita boleh buat macam tu, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita boleh membantu macam mana kita nak dapat jawapan. Dan soalan-soalan yang kita tanya ni kadang-kadang bukan yang susah, soalan tu senang. Rupanya nak cipta soalan tu lah merupakan satu skill yang mana kadang-kadang tengok keadaan kita nak fikir. Kalau kita bercakap dengan orang, kita kena tengok keadaan orang tu yang macam mana kita nak bantu dia. Yang kadang-kadang kita jumpa orang halfway dia rasa macam dia tak berminat. Then there is the problem kalau kita tak ikut langkah yang pertama, mengetahui sesuatu berdepan kita. Selalunya kita not knowing, kita dalam keadaan tak tahu, know nothing. Jadi bila start from know nothing, easy to create a question. Kalau kita tahu sesuatu, kita nak buat soalan, yang tu menyebabkan soalan dipanggil leading question. Yang mana kita cipta soalan hasil daripada jawapan kita tahu. So dia tak membantu kita nak mencari jawapan daripada suasana ataupun konteks yang berbeza. Dan juga betul juga satu lagi, sekiranya kita fikir yang kita buat soalan ni bagus, kalau kita soalan tu bagus, kita tak dapat tahu waktu soalan tu bagus. Tapi selepas kita melaksanakannya, baru kita tahu soalan tu bagus. Sebab soalan tu sendiri merupakan jawapan. Jadi jawapan tu ada di soalan. Jadi nak cipta soalan tu yang saya akan tunjukkan bagaimana overall. Yang begitu juga breakthrough. Okay? Breakthrough ni dia menyatakan sesuatu. Bila kata breakthrough, iaitu kita daripada kebiasaan, assumption yang kita guna. Tetapi bila kita tengok bigger picture, cara kita tanya soalan tadi, kita boleh break down our previous assumption. Andaian yang kita pakai dulu tu kita boleh, orang kata boleh pecahkan dia supaya kita melihat dari sudut lain. Maka di situlah berlakunya orang kata breakthrough ataupun breakthrough thinking, breakthrough questioning dan sebagainya. Hasil daripada kita berfokus kepada soalan daripada jawapan, membantu kita engage. Kita fokus pada benda kita nak bagi itu, dan secara tak langsung dia energize, memberi kekuatan kepada kita bila kita nak cari sesuatu question. Sebab memanglah kalau tak dilatih, it's difficult to find the question because we tend to find the answer. Bila to find the answer, that means kita limit, kita hadkan kemampuan kita kepada apa yang kita tahu sekarang. Sebabnya apa yang kita tak tahu boleh membantu kita lebih tahu lagi apa yang kita tak tahu. Itu keseluruhan dia. Kemudian lagi satu, kalau kita tengok dari sudut pendekatan, setengah-setengah orang dia melihat sesuatu tertakluk kepada diri dia. Itu yang besar. Kalau kita fikir we are always right, and then we based on that, then we don't learn anything, because when we think we know everything, and kita cakap apa ada dalam fikiran kita. Lain than that, we do not know and we are not interested. Tapi bila kita buat persoalan, maka kita tanya sesuatu yang kita tak tahu. Begitu juga kalau kita engage consultant, kita minta dia bantu kita yang kita tak tahu. Bukan dia bagi balik kita maklumat yang kita dah tahu. Dan kalau dia bagi balik maklumat yang kita yang tahu, tuan-tuan dan puan-puan, jadi it's not really the purpose lah. So the purpose is we want to get something that we do not know. So it's the function. Jadi kita nak guna orang pun kita kena tahu macam mana nak dapatkan yang sebaik boleh. Kadang-kadang bila kita gunakan sesuatu dengan soalan, daripada cari jawapan straight, dia akan go beyond daripada jawapan yang kita rasa kita boleh sampai. Sebab tu kekuatan terletak pada diri kita. Nanti kita cakap pasal diri kita pula. Macam mana kekuatan letak pada diri kita. Jadi kalau soalannya,
Kalaulah selalu kita dalam keadaan yang cannot find the answer yet, kita buat tak dapat tadi, jawapannya tanya lagi soalan. Jadi the more you ask the question, the more the chances kita akan dapat sesuatu jawapan yang terbaik. Jadi lagi banyak problem, isu, lagi banyak soalan kita tanya untuk kita cari jawapan. Pertanyaan itu merupakan jawapan. Daripada pertanyaan itu membawa kita kepada sesuatu jawapan yang dulu kita tak bisa didedahkan, kita tak tahu dan sebagainya. Kadang-kadang kita ada time constraint. Bila kita buat satu, kita ada masa-masa yang tertentu untuk kita dapatkan matlamat kita. Jadi bila kita ada masa-masa tertentu itu, maka di situlah kita kata constraint. Bila kita nak buat satu, tertakluk kepada masa, ketika dan keadaan diri kita. Sebab tu kalau kita boleh bertenang, dan Nyok kata, okey lah kalau kita boleh tenang, secara tak langsung, kita dah kata dalam keadaan yang really prepare, right, to find the question, not to find the solution. So bila kita cari question, insya-Allah jawapan akan terjawab melalui pertanyaan. Kalau kita fokus pada soalan, kita fokus kepada jawapan, solution, then kita tend to follow with what we have in our mind. That's why kita panggil third party tolong kita. Now, all yang saya terang tadi ni ialah tertakluk pada diri kita. Jadi kemampuan kita nak bertanya, kemampuan kita nak cipta soalan tertakluk pada kemampuan kita terletak pada 4 area kurang-kurang. Selain pada kita punya personality. Iaitu yang pertama sekali, adakah kita melihat sesuatu daripada konteks yang kita pernah lalui. Kalau kita melihat sesuatu dari konteks pernah kita lalui, menunjuk kata we are repeating what we already know. So kalau kita tanya soalan yang kita pun dah tahu jawapannya, that means are you going to say the right question or not the right question? Sebab tu tajuk dia, penting mencari soalan yang tepat, bukannya pentingnya mencari solution. Cari soalan yang tepat, mendapat solution. Yang kedua, daripada segi cara kita proses sesuatu. Kalau engineer, dia ni proses thinker. Setengah orang dia passion, orang kata orang yang ada seni, right? Orang yang seni dia more emotional. Yang engineer more cognitive. So kita kena combine kedua-dua tu tadi. Soalan yang membentuk satu daripada cognitive dan satu lagi dalam bentuk social emotional. Yang ketiga, kita melihat bagaimana relationship, right? Hubungan antara kita yang nak tanya ni dengan isu ni. The more we are independent of the issue yang kita nak try to find the question, the better chances that we might get a good question. Or he might get good questions, many questions. Selagi kita melihat sesuatu daripada sudut yang kita suka, then we are not going to go into breakthrough of getting the solution. So bila begitu kat coaching, kalau orang coaching, banyak orang dia go for solutioning. Dia nak cari jawapan. Kita coach orang, kita nak cipta soalan. Sebab kita tahu jawapan ada pada klien, ada coaching. Itu juga harian kalau kita buat kerja harian. Misalnya, kita selalu kata, I'm stuck. If you are stuck, create more question. More question, the more stuck you are, the more question you create. The chances that greater you might get the right answer. Apa yang saya terang kepada tuan-tuan perempuan ni, kalau tuan-tuan tengok sedahulu daripada itu, saya ada buka, saya ada buat YouTube bertajuk Asking the Right Question. Alright? Tuan-tuan boleh tengok dalam video yang lalu, nanti saya upload balik. Yang ini merupakan sambungan apa yang saya terang terdahulu. Misalnya kalau tengok di Facebook, kadang-kadang kita tengok di Facebook, kita baca Facebook, kadang-kadang orang tu tulis cantik tapi dia cerita apa yang kita dah tahu dah. That means dia repeating. It's okay. Tapi ada semua orang, kita tengok macam mana dia boleh tulis macam ni. Everybody ask that way, macam orang buat thesis lah. Macam dia buat kajian lah. Macam mana? Because the ability to construct a question with nothing tied up will help you to give you the opportunity to get better result. Because when you study on the thesis, you try to find the gap, the difference, what is happening now, what yet to come. That is in what we do in coaching. So kita akan dapat antithesis. Lepas antithesis, kita akan dapat synthesis. Kita akan dapat satu thesis baru. Daripada thesis baru, kita buat lagi. Kita pecah lagi. Sebab tu, the more we do the kajian, the better for us. So the question is to kajian, how to go about in kajian. Or this also
tertakluk kepada soalan. Nak mencipta soalan. Tanpa soalan kita tak boleh go through. Sebab tu setengah orang kalau dia nak bagi orang jawapan pun, dia hantar sekali dengan duit. You jawab, I bagi duit lah. I mean, helping them. You bagi soalan, then helping them for them to see what would be the answer like. So the question, which one is the better question? Itu maksudnya, which is the right question? Jawapannya senang saja. The right question will help you to bring you to a new area that you have never been exposed before. Or sometimes dia akan mengeluarkan sesuatu, dia affirm apa yang satu yang kita ragu-ragu dulu. We might think this is tak mustahil. Tetapi bila jumpa orang yang tanya the right question, macam saya discuss malam dengan, saya kata tu sharing session malam, yang saya macam mana saya tanya soalan kepada kawan saya tu, soalan yang biasa, soalan tu yang menggegarkan dia, sebab dia tak bother pun to look through that what is in his mind, benda tu yang relevant to the situation. Sebab we tend take things for granted. Kalau kita rasa benda tu tak mustahil, bila dia tanya at the right context, at that moment of time dan sebagainya, benda tu akan terpancut jadi sesuatu yang terbaik di waktu itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Kristian berperanan. Jadi ingat, cara nak tanya soalan tu pula, kalau kita cool dengan soalan sampai orang marah, dia ada teknik tu, yang tu kena belajar. Jadi saya ingat mungkin saya dah cakap lebih kurang 19 minit saya cakap, ataupun 20 minit. InsyaAllah lagi 10 minit saya berhenti. Dia idea ni saya nak cakap sikit-sikit saja, so that give more chances for other people yang dah kerja-kerja lain. Cuma satu lagi saya nak cakap, why don't we ask more? Kenapa kita tak tanya banyak soalan? Sebab tu setengah orang dia bagi kat kita sesuatu isu, dia bagi kita 50 soalan. So you jawab semua 50 soalan tu, isu yang you cakap tadi, a problem is no more become problem, it becomes solution. Because it bring you to a new era of looking at the thing, not from the same level that you see when you were having the problem. Ingat tuan-tuan, sebab tu the more you give the question, there will be greater chances you might get a good result. Bagi itu juga lah yang kita kata destructive technology dan sebagainya. Because when we have the issue, alright, what come to our mind? How to find the solution. Instead, rather than how to find the solution, how to find the question, so that we get better solution. That is beyond our own capability. Dan pergi balik kepada usahawan memang mereka ni memang bijak. Kalau tuan-tuan boleh bersembang dengan mereka yang berjaya, bukan sekadar kita kata berjaya menulis saja, tapi orang yang boleh mengeluarkan hasil dan sebagainya. Kadang-kadang cara kita bersembang tu more of asking question. Lagi banyak bertanya, kita sedap juga bersembang. So the more we ask the question, the relevant to the issue in our mind. Kadang-kadang isu yang kita tahu important tu no more become issue. Cuma kalau kita ketegak, kalau kita orang tahu dah ketegak, that means you don't want to change. Nobody can change you. If we don't want to change, nobody can change us. We have to change. So the soalan is persediaan kita hidup nak zaman abad ni. Itu sebabnya dia kata, in this world, in this session, in era social, there are no answers. Dia kata, there are no answers. Tidak akan ada soalan. Tidak akan ada jawapan. Apa makna dia? Maka jawapan adalah soalan. What you have ini soalan. Sebab tu setengah organisation bila dia ambil seseorang tu, bila seseorang tu dia ambil orang tu bekerja, dia pergi kata, bos, apa kerja saya? Dia tak ambil orang macam tu. Orang ni bos dia akan ambil, seorang mai sini, bos, ini idea yang saya nak buat. Because dia bagi sumbangan idea pada perkembangan syarikat dia. This is what is happening now in the world. Ini yang berlaku sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Maka berlakulah orang kata creativity. Berlakulah innovation. Melihat sesuatu dari sudut yang berbeza menyebabkan you boleh buat innovation. Innovation ni kadang-kadang menyebabkan kita jadi lebih resilient. Maksud dia resilient. Down net. It doesn't matter because they keep on moving forward. So, sebab tu tajuk dia penting mencari soalan yang tepat. Bukan penting jadi solution. Ini bukan saya cerita pasal penyakit apa dah. Saya sembang pasal kita dalam dunia sekarang ni, especially kalau kita buat kerja, kita cari peluang perniagaan dan sebagainya. Setengah orang mungkin dia tak berminat, kita tak boleh apa. Layu tak bermaya, tak boleh. Kadang-kadang orang terlampau banyak ada taman, dalam hati ada taman pun tak boleh juga. Tetapi perlu juga kadang-kadang dalam hati ada taman.
Because dengan adanya taman membantu kita go to another area that we never been exposed, because we are talking on the right brainnya. Benda yang satu ada dalam bayangan tapi tak boleh put into words. Tetapi bila kita put into question, maka kita akan ada jawapan. Macam tu juga kalau kita belajar photo reading. Macam tu juga kalau kita baca buku. Photo reading, dia buka buku macam ni tuan-tuan puan-puan, dia hanya buka itu saja tuan-tuan. Dia capture. Because foto punya dia capture, dia go straight to the brain. Dan benda tu tak pergi mana, tak ada. Cuma macam mana nak keluarkan daripada right brain kepada left brain. Itu dia panggil activation. So kalau kita selalu buat benda ni, tuan-tuan dan puan-puan, cara tak langsung, insyaAllah tak akan berjaya. Jadi tinggal lagi 5 minit. Saya ingat setakat ini saja. I didn't see any soalan dan sebagainya. So terima kasih lah Diana Owi. Ya, how are you Diana? Dan terima kasih Dr. Syed dan juga kepada Z Leader. Thank you for coming. I hope this short talk will be helpful untuk you mencari jalan, idea dan bagaimana nak komunikasi. Dan cara that one also help you to motivate yourself and others. Because all this started how we start first. Maka di sini berlakunya suatu perkembangan yang keluar daripada outside the box. It's not from our inbox, from inbox go outside box. Kadang lebih outside box pun jadi kita duduk dalam box juga. Kita tak boleh lari dalam box. Jadi changing of filters ataupun kita kata framing ataupun di satu panggil reframing. Selepas framing kita reframe balik. So bila kita buat macam tu, insyaAllah tuan-tuan rezeki ikut Tuhan bagi sebab kita berusaha. Itu yang kita akan bersabar. Bersabar dengan arti kata dengan seadanya. Alhamdulillah, dan kita usaha cara. Bila kita usaha, rahmat Allah bagi. Kalau kita usaha tak boleh jadi, tak boleh juga kalau tak usaha. Jadi saya ingat kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih lah. InsyaAllah tuan-tuan akan tengok benda ni, saya akan upload pada YouTube. Saya harap tuan-tuan tolong subscribe my YouTube. Please subscribe my YouTube dan like it and share and comment. Because the more you ask me, the better for me. Because I need more question from you rather than giving me the answer. So by doing that, then I'll be helpful. Saya tengok ada sikit komen di sini. Saya tak tahu siapa yang tulis ni. Nanti saya tengok. Oh bukan, saya tak faham ni. Thank you, Z-Lider. Oh thank you, terima kasih. Saya ingat komen. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Saya kata thank you balik lah. Terima kasih. Melainkan kalau ada apa-apa soalan daripada Dr. Syed ataupun daripada Diana Owi. Diana Owi ni saya kenal, very smart lady. She's very sharp in her thinking. Cuma lama dah tak jumpa. Saya ingat mungkin if you have any question you write down. InsyaAllah tuan-tuan please orang kata subscribe my YouTube. Saya ingat yang ni sebelah petang tuan-tuan akan melihat YouTube tajuk ini. Saya akan masuk bahagian siri yang kedua. Kalau pertama saya ada tulis asking the right question, right? Yang ni saya tulis pentingnya. Alright, kalau pertama itu moral or general asking the right question. Yang ni pentingnya mencari soalan yang tepat. Pentingnya dan soalan yang tepat. Apa pasal saya terangkan penting? Seperti yang saya bagi urutan kat tuan-tuan dan puan-puan tadi. Kalau kita tak ambil benda ni sebagai penting, maka kita akan repeat sesuatu yang kita tahu. Sebab tu kita akan bertanya sesuatu yang kita dah tahu. Jadi soalan yang kita tanya pun berdasarkan pada yang tahu dan doesn't help us. To do that, kita kena berlatih juga. Kalau boleh, I welcome you to attend to our course yang kita nak buat nanti. Khusus special kita buat mungkin untuk 1 hari. Macam mana to create question. Nak necessary kita jadi coach dah. Bila tanya soalan membantu kita nak buat paper, nak buat karangan, nak buat thesis, ataupun kita nak buat penulisan, nak buat journal dan sebagainya. Cara yang demikian membantu kita all the time become aktif. Jadi kita bukan jadi fixed mindset, kita jadi growth mindset. Dan biasa dengar perkataan plasticity, dia panggil brain plasticity, sama lah juga pendekatan yang dipakaikan oleh hipnoterapi dan terapi sebagainya. So, cara-cara yang saya tunjuk tuan-tuan dan puan ni adalah saya cakap bebas dari segi praktikal. Saya tak mau kita terhad pada sesuatu yang kita rasa kita suka saya nak cakap. Jadi saya ingat please share and subscribe my YouTube.
Yang ini saya ucapkan ribuan terima kasih. Tuan-tuan boleh tengok lagi di dalam YouTube saya kalau tuan-tuan nak tengok ulangan. Saya ucapkan ribuan terima kasih tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. InsyaAllah petang ni pukul 5.30 kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.